Hello, everyone. Hi, hello, Josie. How are you? Hi, Julie. How are you? Cheng Hong Lim, man in black, got some white here. Okay. Kevin, good evening. Fang Yao Lim, hi. Dylan Lam, hello. Selamat sejahtera. Today team is black color. Don't know our guest wearing what color later. Lee, hello. How are you? Sir Paula. Jessica Chi, hello. Wah, berapa orang? 47 orang dah. Okey. Hari ini ada tetamu khas.没感冒啊，没有感冒啦，只是有一点敏感。Today got special guest, that's right. Hari ini Penang 0 case, betul, 0 case. Hello Brian. Nose very red lah, just like Jackie Chan lah. Joey Hang. Nothing, no problem. Just now I was sneezing. No problem. Not flu, don't worry. Karen Lim, hello. Good evening, Gui, Ailing, you, Mr. Yu, Pochuli, Pochuliu. Good evening, Chong, apa kabar? Yen Inglu, hi. Selamat sejahtera semua. Okey, hari ini merupakan hari ke-30 Perintah Kawalan Pergerakan, 30th day already 30 hari dah, sudah 1 bulan. Jadi saya di sini pun sudah bersama dengan anda almost every day. I think can say every day also lah. Sudah 30 hari ya, berturut-turut. Jadi apa perasaan anda ya? How do you feel so far? Apa share with me pengalaman, share dengan saya pengalaman anda. Apa yang anda buat hari ini, 30 hari, macam mana bertahan, ada lagi 2 minggu. Okay. Hello, John Paul Wang. Chu Kok Ping, Lee, hi. Kel Chai, oh, your name, very canggih. Tan Tuang Yong. Don't worry, I'm good today, I'm healthy. Today I ran a lot. I ran more than 1 hour today. Okay. Di rumah, lari di rumah, okay. Lari di rumah, jangan keluar rumah, okay. Gaji don't have. Hi, I understand. Please share all your problem. Okay, share tak apa. Share masalah korang, cabaran korang. Dan you want to share good news also, please. Some of you have good news. I know our friend Amanda is going to give birth soon. Jadi ada good news, ada bad news. Share with me your happiness, your sadness. Kita kawan kan? Okay. Jadi pada hari ini saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua warga pekerja Barisan Hadapan. You know, we want to thank all our frontline heroes, polis, doktor, jururawat, orang yang bekerja di hospital. Hospital bukan saja nurse dengan doktor tau. Ada ramai lagi dah pembantu perubatan, ada termasuk pekerja-pekerja pembersihan yang bekerja di hospital. They are exposed at the front line untuk memastikan hospital kita bersih dan sebagainya. Ya, Angkatan Tentera Malaysia, Rela, Angkatan Pertahanan Awam, abang-abang bomba kita, our firefighters. Ada lagi ya? Jabatan Kebajikan Masyarakat,
ada pegawai-pegawai majlis perbandaran, pihak berkuasa tempatan, we have our enforcement officer, kita ada pekerja-pekerja pembersihan, pastikan jalan sampah. Jangan ingat kita duduk di rumah tak ada sampah, ada sampah tau. So siapa yang kutip sampah itu, siapa yang pastikan jalan bersih semua tu, ada orang bekerja keras di luar sana ya setiap hari. So we want to thank all our frontline hero. Miss Helen Cheng, where do you stay? No need to be so angry. Like I say, ini bukan Christmas, ini bukan Christmas. Jadi kalau dapat kita akan cuba bagi setiap orang, tetapi memang tak akan cukup untuk setiap orang ya. Tetapi kita akan bagi dulu barisan depan, bagi kepada B40. Some of you may not get it, okay? Some of you may not get it. Don't be angry, okay? This is not Christmas. Saya dah kata ini bukan Christmas. Jangan kata dia dapat, saya mesti dapat. Dia dapat makanan, saya mesti dapat makanan. Dia dapat wang bantuan, saya mesti dapat wang bantuan. Yes, if you are genuine and you really need it, then okay. Saya nak bagi share satu story. Tadi ada case di mana ada dua story sebenarnya. Satu ialah my personal story ya. Ada seorang semalam kita nampak, I think semalam or the day before, we saw one of our friend. Dia ditawarkan face mask tapi dia kata dia tak perlu, bagi kepada orang lain. That is one. Hari ini ada seorang YB di Pulau Pinang bagi tahu saya, dia orang bawa makanan, bekalan makanan pergi ke rumah seorang di rumah kampung. Saya nampak macam kampung lah. Aunty itu, seorang perempuan warga emas, dia kata tak perlu, you bagi kepada orang yang lebih memerlukannya. Apabila di BM, kadang-kadang saya pergi hantar sayur, dia pun kata saya sudah cukup, ada orang lain, NGO sudah bagi, you boleh bagi orang lain. So I think this is a very good attitude. Kita dalam keadaan ni, kita cuba membantu menjaga sesama sendiri ya. We try to take care of one another. If we don't need it, we pass it on ya. If we don't need it, pass it. But if you need it, kalau anda perlukan face mask, perlukan makanan, perlukan bantuan, jangan malu untuk minta. Okay? If you didn't get it, if you need face mask urgently, you need and you cannot buy it, you cannot afford to buy it. I'm not referring to Helen, I'm just in general. Okay, you cannot buy it, you cannot afford it, or you can't get it, but you need it now, and you still didn't terima yang free punya. You boleh send private message to me. Saya akan cuba untuk membantu untuk hantar kepada anda. Ya, jadi ini krisis ini kita tolong satu sama lain ya. Okay, don't get angry. Thank you very much Helen for your question. I think it's an important question. No, okay, because I see you put there tanda seruan, your exclamation marks. I scared you angry. We all keep a very good mood today ya. Okay. Wan Sang Hao, Lee Yvonne. Saya scroll up sikit tengok okay, Dylan Lam, exercise di rumah. Lee, money come. Okay, kita pun harap money come. Kel Chai, Pakatan Harapan, how leh no power to rule back. This time, let us set aside the politics who rule or what. Now we focus to fight the COVID. Okay, we are doing our best in Penang. We are doing our best at federal level. Even though we are not government, we are also highlighting, doing our role, our job. At first as a terlebih dahulu sebagai wakil rakyat di kawasan kita masing-masing, but secondly also as an opposition to give our input to the government. Okay, Jelotong no news. What do you mean Jelotong no news? Even good evening to you. Work from home is good, no need to face traffic jam. Muhammad Amirul, stay home. I have satay. I just have satay at home. Oh, ada satay kat mana? Okay, Fang. Today saw me and CM visit BM Market. Yes, pagi tadi saya dengan bersama dengan Ketua Menteri, bersama dengan YB Chong Eng, YB Lee Kai Lun. YB Lily tak dapat hadir sebab dia kurang sihat. Kurang sihat tapi bukan COVID lah. Saya sudah call dia, dia kata okay, just kurang sihat. Jadi bagus, kalau kurang sihat jangan keluar, okay. Tapi kita wakil rakyat yang lain, kita telah turun ke Pasar Awam Bukit Mertajam. Dan I see it's quite orderly lah. Even though Pasar Awam Bukit Mertajam, you all know lah, it's very small. Ini pasar lama tau. Dia masuk 20 orang pun sudah nampak macam very very packed. But dia buat social distancing quite well.
Hai Zep Antonio, apa kabar? Johi, I am TSK. What is TSK? What is TSK? Apa benda itu TSK? Fang Yao Lim. Okay, Dun Penang. Louis Lim asked me, adakah Dun Penang will be held? Dun Penang, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang akan bersidang besok. Besok. Mengapa? Hari itu ada saya tengok ada orang sokong parti warna hijau. Dia hantam, dia kata, oh tengoklah masa COVID nak buat DUN. Tiba-tiba Kelantan pun buat DUN. Okay? Ini bukan hantam apa. Kita biarkanlah kerajaan kita biarkanlah kerajaan kita macam mana nak lawan COVID. Kita biarkanlah undang-undang berjalan. Sidang DUN Pulau Pinang mesti bersidang. Mengapa? Kerana mengikut perlembagaan negeri, kalau tidak bersidang, DUN akan terbubar. Bila terbubar, nanti lagi teruk kena pergi election. Masa itu macam mana? Ya, jadi dia ikut perlembagaan negeri mesti bersidang. Jadi tak kira, bukan saja Pulau Pinang, sebab perlembagaan negeri banyak yang sama. Jadi tak payah hantam lah. Nak cari isu pun jangan cari isu murahan, okey? Tak payah hantam benda ni. DUN Pulau Pinang bila bersidang, apa yang kita buat? Kita akan buat temperature check, kita akan buat sanitizing, dan besok dia bukan di sidang, dia bukan di Dewan DUN lama. Kalau Dewan DUN lama yang pernah pergi Dewan Sri Pinang memang kecil. Dewan Undangan Negeri yang lama tu memang kecil. Jadi besok kita buat di Dewan Sri Pinang. Jadi dewan yang amat besar. Supaya semua orang boleh duduk jarak-jarak. Kemudian ketua jabatan dulu kena pergi. Sekarang dia orang tak payah pergi, ya. Yang pergi hanya wakil rakyat, pekerja DUN, itu saja. Kemudian tidak ada apa-apa istiadat, upacara perasmian, semua dibatalkan, bukan seperti tahun-tahun lalu. Jadi DUN ini simple. Amanat ataupun ucapan tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri kita. Kemudian ucapan balas pada ketua pembangkang, kita bagi ketua pembangkang untuk memberikan ucapan. Kemudian kenyataan ketua menteri ataupun chief ministerial statement oleh Yang Amat Berhormat ketua menteri kita. Lepas tu bersurai. Jadi kita akan kena buat DUN sebab nak memenuhi tuntutan perlembagaan negeri, tetapi kita akan buat secara melaksanakan langkah-langkah kesihatan awam. Alright. Sivanantan Sharma, good evening to you. Julie, got 3 little puppy. Wow, very good. Albert Ko, GrabFood, Foodpanda, delivery riders. Okay. Wow. Okay. Ini kita letak kawan kita. Just went to Penang for details and 5D scan. Wah, 5D sekarang bukan 3D. I am very happy that I finally get to know the gender of my baby. It's a girl. Okay. Tahniah kepada anda. Saya rasa girl boy, you will still be as happy as you are now lah. But tahniah kepada anda. Semoga kedua-dua baby dan mami sihat dan daddy juga sihat lah. Okay. 9 PM talk show with Ellen DeGeneres. Ada today I don't know. I never watched Ellen DeGeneres very long already. Okay, Amanda, thank you. Not angry. Okay, no problem. Harris Ngo. Sorry I nak jawab a few of your soalan first before I bring in my guests. Okay. I think my guests are all ready to come in. Okay. Janatur Naim Radi, still say safe at home, what to do, stay positive, eat well, exercise 30 minit per day, be a teacher for home, also home for my son. Oh, bagus. Yeah. The time for us to spend a little with family, with anak-anak kan. Saya dengan anak-anak main Monopoly, main panggil apa? Uno. Late night show with boss. Betul. Supaya Ramachandran, hello. How's Singapore? Sudah berapa hari circuit breaker? But I think Singapore case going up. Eason Yo, cool cap, thank you very much. Wah, got 6D also I thought 5D only, got 6D also. Okay lah, teknologi hebat lah. Adam Trowa Barton, why do you wear a cap indoor in the evening? Boleh lah. Ini, apa saya tak boleh? Nak pakai topi, nak pakai baju, ada yang tak pakai baju di dalam rumah pun ada. Boleh lah. Ini topi sudah jadi fashion statement. Dia bukan kerana nak
panas ke apa. Nah, jadi sebenarnya rambut kelam kabut lah. Kusut. Hey, I tell you one thing Okay, I tak pernah bagi tahu. Ini saya bagi tahu sekian rahsia. 2 hari lepas. Was it yesterday or 2 days ago I think it was yesterday. Saya jadi bahan eksperimen gunting rambut si technical specialist. Dia ni bukan saja technical specialist nak buat komputer dan sebagainya. Dia nak cuba gunting rambut. Dia kata rambut terlalu kusut. Jadi so I kena gunting. How do I show you? I kena gunting sini. I kena gunting sini. Yesterday. Oh, 2 hari lepas dah. Yesterday. Okay. So I kena gunting rambut tau. Jadi bahan eksperimen. Alamak, first time I tell you. I don't know why I say yes. I seriously don't know why I say yes. But okay lah. Not that bad lah. Okay. Dia tak pernah gunting. Dia tak pernah. Ini first time dia gunting rambut orang dewasa. Selalu dia ada gunting sikit-sikit rambut anak kita. Okay. Okay. Zachary Lu. Apa tu? Recommended books documentary. Later we ask our guest. Our guest our guest can tell us recommended documentary films and books. Set rules for FB Live. No politics. Saya cannot say no politics at all lah. I'm a politician, but no unhealthy politics. Jangan buat racist, jangan buat benda-benda fitnah, jangan buat benda yang keagamaan, perkauman, itu semua tak maulah. Nak politik, saya orang politik, kalau kata kosong politik pun susah. Okay, alright Kenny, keep moving forward. Okay, wait, I'm trying to all my guests, I'm going to call you in soon. Just give me another 1 minute. Brisbane, ada daripada Brisbane, Daniel Gunn. Okay, TYT is awesome. Betul lah, kita punya TYT awesome lah. Betul. Okay. 对林迪宏，大家一起抗议那个病毒的这个疫症呢，不是抗议 protest 的抗议Dewan Dun is doing renovation, you're right. Parlimen pun Isnin. Tak tahu lah, betul ya ada buat parlimen. Okay. Buku apa yang banyak-banyak di belakang tu? Share sikit. Okay, share sikit lah. Nanti saya pergi kutip. Technical team really cut my hair, that's right. Nice hair. Okay, the ring I will tell you all lah. Okay, I go and tarik tengok ada buku apa kat belakang yang boleh saya share. Tunggu Ada pakai slow ada. Ada 2 buku yang saya recommend. Number 1 is Erskine May Treatise on Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament. Ini buku ni, tu dia buku ni dia kalau ada orang nakal kita boleh hantuk kepala. Buku ni lebih kurang 1000 muka surat. Dia ni tentang kaedah-kaedah prosedur parlimen. Okay, so bos, apabila jadi ahli parlimen 2013, buku pertama yang aku baca ialah buku ini. Bukan baca tiap-tiap muka surat bagi habis lah, rujuk-rujuk sini, sampai sekarang pun ada rujuk. Okay, first. Okay. Yang ini interesting. Okay. Tajuknya Bayan Linus atau Linus, tak tahu macam mana nak sebut lah. Linus, L-I-N-A-S, okay. Dia ada 3 volume. Sebenarnya dia merupakan tulisan siapa? Ya, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Siapa tu? Kenal? Menteri Agama kita lah sekarang. Okay. Yang walaupun tak sama politik dengan pusat, beliau pun bukan orang politik sebenarnya, beliau orang agama. Jadi dulu semasa saya jadi timbalan menteri, saya telah melawat pejabat beliau.
dan beliau bagi 3 volume jilid buku tulisan beliau semasa jadi Mufti Wilayah Persekutuan tentang isu-isu semasa, penjelasan tentang isu-isu semasa. Contoh terbuka topik ini, merokok, hukum dan penyelesaiannya. Dia bagi ada benda-benda daripada perspektif Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi ini juga menjadi sedikitlah rujukan saya. Okay, alright. Saya hari ini ada 3 orang tetamu yang kira istimewa lah. Istimewa sebab dia orang my very personal friend, my good friend, my buddies. Ya, mengapa saya jemput mereka? Mereka pun bukan famous sangat pun. Okay, saya jemput mereka not because they are famous, but because they are very good people, they are very intelligent people, and hati mereka with the people, with Malaysia. Ya, they serve the country, serve the people. 3 orang ni, pertama YB, Lim Yi Wei, Adun Dusun Tua. Okay, keduanya Saudara Syahrezan. Saudara Syahrezan tu kalau korang tahu, beliau setiausaha politik Lim Kit Siang. Setiausaha politik Lim Kit Siang. Ui, rupa-rupanya di AP ada orang Melayu. Dan ketiganya Cik Siti Nur Suhana. Cik Nur Suhana, orang Melayu, ahli DAP, tapi yang bestnya dia 13 tahun join UMNO, sekarang dah join DAP. I tak tahu mengapa, tak tahu menyesal ke sekarang UMNO balik jadi kerajaan. Nanti kita tanya dia. Apa saya secara ringkas sebelum saya jemput dia orang masuk, mengapa saya jemput mereka? Kerana Suharna ni, kita panggil dia Suharna lah, dia 2 hari lepas kan semalam lah, lupa, ingat semalam lah, dia post, dia kata ini friends anniversary kita, apalah benda pelik-pelik ini, maksudnya ulang tahun kita berkenalan, ya, tiga-tiga kita, keempat-empat kita berkenalan. Sebab masa itu setahun yang lepas kita buat forum di Kuala Lumpur, kemudian dia pula main, tak tahu dia main jadi spy ke apa, sebab masa itu dia UMNO kan, dia main jadi spy ke, dia main untuk apa kita, ataupun dia sebenarnya main mau buat kacau, tapi nampak bos handsome. Dia terus terpikat dengan DAP dan itulah kita jadi kawan. Kemudian lama-kelamaan beliau pun menyertai parti kita dan berkhidmat di kawasan bukan Dusun Tua lah, apa tu, kawasan Kampung Tunku. Ini YB Kampung Tunku. Jadi depa ni tim Kampung Tunku, rasa proud lah Kampung Tunku, tapi kita BM pun proud juga. Okey, tanpa membuang masa lagi, dah lama saya celoteh, saya jemput first Suhana. Hai. Dan YB Lim Yi Wei. Halo. Halo. Hai. Hai, hello. So my background tak cantik sangat. I have like boxes of mask nak kena pack. Obviously kat sini laki-laki suka baca buku lah. Perempuan We doing job, we doing work. Hey, I've got books. Jen. Okay. I'm actually very happy to see all of you because kita sejak MCO ni tak pernah jumpa tengok muka macam ni kan. Kita ada teks. WhatsApp banyak lah. WhatsApp lah. Ya. Dan kita pun selalu ikut Twitter Syahrezan. Chief RBA. Mana ada RBA? RBA tak wujud. Jadi Tak wujud. Itu semua propaganda. Okay. Tapi sebenarnya kan ada like 4 screen kan, dia sedang typing tak macam tu. Okay, first of all, we go just bagi kita dalam mungkin 10 saat, 15 saat your intro of yourself dalam short intro just to let our friends here know. Sudah ada 200 orang. Please we start from Suhana because from my view Suhana on the right to me. Okay. Hi, my name is Suhana. Jelah nak cakap aku. Sekarang ni I volunteer dekat Dusun Tua pula, Kampung Tunku. Tadi bos dah marah, apa Dusun Tua? Kampung Tunku. So Kampung Tunku tu kat mana? Kampung Tunku kat Petaling Jaya, Parlimen Damansara. Kat Selangor.
Selangor, yes, kat Selangor. Taling Jaya ada kampung ah? Bos, jawab bos. Ada. Alright. Okay, then we go to Syarizan. Hai, Shah, lawyer, citizen politik, saudara Lingkit Siang. Tapi sekarang macam tak ada benda nak buat sebab court pun tak buka. So saya just tweet dan main Facebook dan main game. Game PS4 lah. Sekarang main Yakuza. Alright. Oh, Yakuza. Okay. Muka nampak macam okay, then Macam kambing. bukan kelawar ke? Atau biar itu jadi Kelawar. Muka macam kelawar. internal joke. Okay, finally. Okay, sorry. Our Yue, finally. Okay, come on. Hai, selamat malam semua. Saya Yue, saya adun Kampung Tungku, bukan Dusun Tua. Dan sebenarnya di Kampung Tungku memang ada kampung lah, ada kampung baru Sungai Wei. Ya. YB Lim Wee Wei, umur berapa tahun ni? Muda jadi YB? 18. Okay, nampak muka Undi 18. nampak undi 18, betul. Tapi belum lagi. Belum lagi, belum gesek lagi. YB Lim Wee Wei. How old are you? Oh, serious question. Yeah, serious question. Serious question. This is a serious talk show. Okay. Yang Tahun sahih ni saja. 31 tahun. Ha? 31 tahun. 31 tahun. Oh, okay. Muda jadi YB. Syed Saddiq lagi muda. Syed Saddiq is penduduk kawasan YB ya? Kawasan Sadari Liwet. Yes. Ada lawat ke YB penduduk kawasan YB ni, Syed Saddiq? Itu soalan sensitif kot. Like, no comment. Lawat. YB lawat penduduk itu okey. Dialog dengan Food Panda kan, rider Food Panda tahun lepas. Okay. Can you please share with me, sebab kita tempat lain-lain, saya di negeri yang memang best, negeri Pulau Pinang. ada yang kat Kampung Tungku, Taling Jaya, ada kat Selangor, ada kat KL ke Syah? KL. Yeah, okay. So please tell us what is the experience of MCO dan juga keadaan wabak ini di kawasan anda semua. Apa pengalaman anda selama 30 hari ini? Suhana dulu. Okay, I duduk dekat Gombak. So Gombak kalau ikutkan dia memang dah zon merah lah. And then my house setapak Gombak. So bawah tu Titiwangsa pun zon merah, Gombak pun zon merah. So memang roadblocks banyak, but on the way datang office ada satu je roadblock. Polis pun comel. So tapi just yang starting from Sabtu dah start banyak kereta. Selalu tak ada kereta. On the way nak datang sini selalu macam kereta je seseorang, tapi hari Sabtu tu dah terasa banyak sangat kereta keluar. I pun tak tahu kenapa. Why? Kita tak habis lagi. Janganlah keluar. Itulah, saya pun pelik tengok. Jadi bukan saja Penang, saya tengok banyak tempat, Selangor, tempat Johor, semua banyak kereta dah, tak tahu mengapa. Jangan keluar lah, belum habis lagi. Kita ada lagi 2 minggu. So I nak tanya, Suhana. Yeah. Hang pula apa saya keluar? Pergi kerja ni, nampak ni. Kemari. Nampak ni nak kena packing. Ini packing nak bagi untuk penduduk Don Kampung Tungku. So kita packing satu pack tu 4 mas. You sekarang kat office Kampung Tungku. Yes, I'm still kat office. Alright. Okay. Thank you. Terima kasih. Okay, what about you, Syah? What's your experience 30 hari ni? Ada orang kata muka kau tak sama macam lawyer. Experience-nya dah dekat sebulan saya tak pergi court, so dah macam tak keruan sikit. Because lawyer, kalau you tak pergi court, you litigation lawyer, you tak pergi court, it's like memang you tak ada kerja lah, because all the timelines semua dah move. So saya dah duduk kat rumah saja. Yang keluar pun keluar pergi beli groceries. Jadi duduk kat rumah buat macam free syarahan undang-undang, kadang-kadang buat streaming main game. So benda-benda macam tu lah. Oh, ada buat free syarahan undang-undang, bagi macam free legal awak. Macam tu lah. Bila bagi promo hari tu
Hari tu dah buat satu, dah buat dua. Satu, jadi mungkin yang akan datang maybe on Sunday kot, Saturday or Sunday. Tengoklah bila rasa macam nak buat. Oh, ini ikut mood lah. Ikut mood lah. Nak tanya Syah, ni selepas MCO ni, kau rasa kerja lawyer masih jalan? Sebab banyak kerja yang akan berubah. Banyak pekerjaan, banyak industri, banyak sektor yang akan berubah. Kerja lawyer ni masih jalan lagi ke apa? Dan masih mahal lagi ke apa? Saya rasa akan ada impact yang amat besar sebab bila kita cakap pasal lawyer dan legal work ni, selalunya it's something kalau macam it concerns yang macam kena dakwa dekat mahkamah ke lain cerita lah. Itu memang you kena hadap. Tapi kalau macam you nak saman orang lain dan sebagainya, bila ekonomi tak berapa bagus, you pun fikir 2-3 kali lah untuk pasang lawyer untuk saman orang lain sebab you sendiri tak ada duit untuk bayar lawyer. So kalau ada pun kerja, mungkin lawyer akan charge lebih murah dan kita akan lihat banyak competition kat sana lah, dan mungkin gaji lawyer yang sebelum ni dibayar tinggi, mungkin kita akan lihat perubahan dari segi itu jugalah. Alright. Jadi gaji lawyer tinggi lah, kita sekarang tahu dah, okay? Alright. Setengah lawyer. Okay, next YB Lim Yi Wei, saudari Yi Wei, how is the situation in Kampung Tungku 30 hari ni? Macam mana keadaannya, MCO dan sebagainya, and what have you been doing? What have you been busy with? So we've been busy with our Bantuan Harapan Dun Kampung Tungku. Ia merupakan satu pack asas lah, makanan asas yang kita deliver secara percuma kepada penduduk yang memerlukan. So misalnya warga emas yang tinggal sebatang kara, B40 dan OKU. So far the distribution has been going quite well. Kita memang buat saringan, tapi kebelakangan ni memang office tadi kilang packing mask lah, sebab kami terima 130,000 mask daripada NAPMA, tapi kita kena packing untuk bagi 4 serumah. So yeah, that's been that so far. But the other part, I think which is a bit troubling for us is Kampung Tungku terletak dalam daerah Petaling, and we are a red zone right now. And Kampung Tungku is also dalam Mukim Damansara yang mencatatkan bilangan kes COVID yang tertinggi di antara semua mukim di bawah Damansara. So the message too in general is, stay at home, jangan keluar rumah kalau tak perlu, because we are the contributors of the highest numbers. Tapi the cases that we know di Kampung Tungku lah have been treated very early on. So masa hari pertama pun diorang sudah masuk hospital. Oh, jadi tahukah ada berapa yang dah check out, dah discharge? Check out, we don't know. Check out kita tak tahu. Okay. But you are in the red district bukan red zone. Yes. So berapa tadi kata bagi apa tu bantuan harapan, makanan semua dan sebagainya, dah setakat ini dah bagi berapa set lebih kurang? Kira-kira 200 lebih keluarga. Tiap hari kena bagi ke ataupun how does it work? So we have our images lah, dan kami sediakan maklumat tentang bantuan tu in 4 languages. So bahasa Inggeris, Cina dan Tamil, sebab kita nak reach out kepada semua. And then mereka kena WhatsApp atau SMS butiran mereka, dan staff saya akan call mereka untuk buat saringan lah. So after our first round of distribution pun, I buat satu short video about what we did, and I also nasihatkan orang untuk berkelakuan jujur lah dengan kita, sebab in our first round I personally was on the distribution. We drove up to the rumah, tengok dia rumah 3 tingkat dengan 3 kereta besar. So memang orang yang tak memerlukan lah, mungkin dia malas untuk pergi grocery and they use age as a factor. So that's it lah so far. But now kita memang check lah, termasuk Google Maps your house. So we're being very creepy, but untuk manfaat sepenuhnya lah. No, that's why tadi saya kata ini bukan Christmas where everyone get a gift. Tak kira lah kerajaan pusat ke kerajaan negeri dia bagi benda, dia bukan nak bagi semua orang. Memang nak semua orang. We give to orang yang
paling memerlukan. So we have to be honest to ourselves. If we think we are okay, then let us pass on benda ini kepada orang yang lebih memerlukan. And don't worry pula. Trust me, benda ini akan bukan MCO, tetapi krisis ini lepas MCO sekalipun, we will still be facing maybe unemployment dan sebagainya. Orang akan dulu kita panggil OKB, orang kaya baru. Saya rasa lepas ni mungkin akan ada OMB, orang miskin baru. So orang-orang yang industri yang ditutup ataupun tak ada kerja, ataupun mungkin crowd, orang tak berani crowding, people don't dare to crowd anymore. So benda-benda industri yang memerlukan ramai orang datang, benda ni akan jadi lebih muram. So there will be people who will be affected economically. Jadi it's a long marathon lah. Ini kita rasa kalau kita tak perlu sekarang, we give to somebody else first. We pass it on, So, okay. Ada banyak request dan question. Saya nak tunjuk one by one. The main one because it's very interesting here. So, Hana test voice Doraemon, Sat. Itulah suara Doraemon. Okay, to be serious. Doraemon tu kucing lelaki lah, kucing jantan kan. As a female person, what do you think of that advice? And what do you think is the best advice untuk kesejahteraan keluarga? Untuk kesejahteraan keluarga, okay. Sebab dia untuk keluarga. Kahwin lagi macam mana nak cakap ni? I'm not married yet. How am I going to give advice to? But that's not a good advice sebenarnya. I mean like dia suruh kita terima seadanya benda yang tak betul. Which is kalau you tertekan, you ada masalah, kenapa kita kena blame it to ourselves and kita yang kena ada inisiatif nak jadi Doraemon lah, jangan membebel lah. For me that's not right. You put the blame on the women. So kahwin ni, it takes two to tango sebenarnya. So kalau kena give and take lah, tapi that's not a good advice lah. I nak cakap lebih-lebih pun tak boleh, I tak kahwin. So nantilah bila I dah kahwin nanti boleh. Okay. Then soalan tu Syah, tapi sebelum tu saya nak tunjuk ni dulu. Hari tu aku tengok FB live Syah sampai tertidur. Sorry Syah, sekian dia. Tak apa, tapi soalan yang betul Mai. Nanti I cari, dia ada satu soalan yang penting ni. Bukan. Soalan dia ni. Can you please enlighten us about penalty of defying MCO? Ini soalan penting. Terutamanya sekarang ramai orang keluar tak tahu buat apa. Kalau ikut peraturan yang dikeluarkan, dia sebab setiap fasa MCO ni, PKP ni, setiap fasa dia ada keluarkan regulations atau peraturan baru. Dan kalau kita tengok setiap kali dia keluar, dia akan juga keluarkan hukuman yang boleh dikenakan sekiranya ada orang ingkar PKP ni. Dan hukuman maksima kalau ikut akta tak silap saya ialah penjara maksimum 2 tahun dan juga denda. Tapi kalau ikut denda dia tak cakap berapa banyak, tapi kalau ikut peraturan dia ada kata dia hadkan kepada penjara 6 bulan dan denda RM1,000. Jadi kalau kita ingkar, itu yang boleh dikenakan lah. Maknanya kita boleh kena tahan dan kita boleh didakwa, dan kalau kita mengaku salah atau didapati bersalah, kita boleh kena penjara maksimum 6 bulan ataupun kena denda RM1,000. Jadi perbincangan adalah adakah pada masa sekarang patutkah kita hantar orang yang ingkar PKP ni masuk ke dalam penjara? Dan ramai pihak merasakan bahawa it is not the best punishment untuk dikenakan sebab kita tak nak overcrowding of penjara dan sebagainya. Dan sebelum ni kerajaan pun ada keluarkan compound, maknanya tak dakwa orang tapi keluarkan compound saja kalau ingkar, dan compound tu RM1,000. Tapi rasanya mungkin kerajaan rasa macam terlalu sedikit ataupun orang masih ingkar, jadi sekarang dia dah revert balik kepada dakwa di mahkamah. Jadi nak tanya, what for now at least this in 3.0, apa yang boleh dianggap sebagai melanggar Perintah Kawalan Pergerakan? What constitute defying the MCO?
Macam PKP fasa kedua pun, maknanya kita keluar untuk pergi ke mana-mana, pergi ke pasar raya lebih daripada 10 km dan sebagainya, itu adalah satu kesalahan. Kalau kita berkumpul juga itu satu kesalahan. Kalau kita kumpul di online okey lah. Online okey. Dan in fact kalau macam kita keluar daripada rumah, bergerak di luar daripada rumah pun, itu adalah satu kesalahan sekiranya pergerakan kita itu bukan untuk sebab-sebab yang dibenarkan, iaitu macam dinyatakan kita nak pergi dapatkan barang asas ke, kita nak pergi hospital ke, melainkan daripada itu kalau kita keluar dan tak ada sebab yang baik, kita sebenarnya telah mengingkari PKP itu. Cah nak tanya. Tadi ada penduduk tanya kalau macam untuk panggil orang potong rumput kat rumah dia tu, is it like dibenarkan ke ataupun tak? Tak. Because orang yang datang potong rumput tu akan mengingkari PKP. Oh, jadi biarlah rumput tu tinggi. Macam rambut lah, rumput dan rambut sama lah. Bukan macam essential punya ni ke? Tak, but just to add on to this, actually a few days ago seorang penduduk apabila hujan lebat, dia punya bumbung ada kebocoran. So in case of emergency, you can get a repairman to come over, tapi you dengan kontraktor, so orang yang terkesan dengan kontraktor kena bersama-sama ke balai polis yang terdekat dengan rumah yang terkesan to make 2 reports. So satu laporan dari pihak orang yang terkesan to detail the damages and keinginan nak melantik kontraktor, and then kontraktor pun buat police report as a sign that he accept the appointment lah. So macam tu polis akan keluarkan surat dan benarkan. So in emergency cases boleh. Saya nak tambah sikit bos, pasal kita cakap pasal apa, norma baru, kebiasaan baru. Saya rasa lepas ni kita kena betul-betul lihat sama ada hukuman penjara tu betul-betul tak kita sesuai untuk semua jenis kesalahan, ataupun kita patut luaskan lagi perkhidmatan komuniti yang memang dah ada tapi hanya terhad kepada pesalah yang muda, kita luaskan lagi kepada lebih ramai orang supaya ada alternatif daripada kita hantar pergi ke penjara. Kita boleh benarkan mereka buat community service. Jadi benda ni ialah kebiasaan baru, sebab walaupun PKP dah habis pun kita tetap kena tengok lepas tu COVID masih akan menjadi isu dan kita masih akan ada berhadapan dengan isu overcrowding of prisons dan sebagainya. Jadi saya rasa perkara-perkara ni kerajaan kena lihat semula dan mungkin buat pindaan yang sepatutnya. Alright, terima kasih atas ni. At least you boleh gerak sikit engine peguam tu lah. Kalau tidak syarat nanti kan. Okay, thank you. I nak share ni sebab dia cantik, dia puji korang. Okay, Ahmad Zulkarnain. Hi all, Shahrizan, enjoy reading all the articles you have published before. Yue, please continue doing all the good work. Still regret missing your talk at KCL. Apa tu KCL? College London. Okay. You went to London lah. Okay, interesting. Okay. I'm not scrolling. I nak tengok ada soalan-soalan. Ni. Henry Lim, best admin team ever in PJ. Betul. Very big already. The Lim now, is it your family member? Is it your brother or your aku tak bayar. Okay lah. Okay. Ini ada soalan. MCO, one passenger allow. What happen if the person having asthma attack need to go clinic, no transport? Sebenarnya soalan ni saya dah jawab banyak kali lah, tapi saya tahu. Saya jawab. Nak pergi boleh. Semua tu boleh. Untuk hantar, kita pun boleh Grab kalau ada Grab kat tempat tu boleh Grab. Semua tu boleh. Sebenarnya polis tak adalah macam tak berhati perut. Most of the time they are very understanding, dan sebenarnya kalau macam dia tengok kita seorang dalam kereta tu, dia tak ada banyak tanya pun, dia akan bagi. So kalau 2 orang, kita just cakap lah kita nak hantar si Polan ni pergi ke klinik dan sebagainya, dan selalunya tak ada masalah.
Okay, SY Tan, you get your answer. Memang every night pun saya jawab soalan macam ni lah. Dia agency. Dia nak dengar daripada lawyer kot. Tapi memang sebab info tak ada, jadi orang tak tahu. So, medical emergency, jangan tanya siapa-siapa lah. Pergi terus keluar hari ni, sekarang nak keluar pun boleh kalau medical emergency. Sebab kita buat PKP ni, MCO ni pun nak selamatkan nyawa. Tapi kalau ada PKP, kita ada bahaya ancaman nyawa di rumah, ada heart attack, ada asma, tak boleh keluar. That is not logical lah. Okay. Ni dia nak defend balik ya. Syah, I learn a lot. Rewatch it after tertidur. Syah senyum besar. Okay lah, first time buat orang tidur dan kemudian orang datang balik tengok juga okay lah, saya rasa. This person, dia ni Myung Sok, you kena saman ke apa? Okay, dia tak, kalau compound dia tak ada bidang kuasa sebenarnya. Maksud saya arahan daripada kerajaan kalau compound masa zaman ataupun masa minggu yang di mana dia keluarkan compound tu, it's 1,000 or nothing. So maknanya tak adalah boleh diskaun ke apa benda. Tapi sekarang macam saya cakap, dia dah tak compound lagi. Sekarang dia tahan, dia tangkap, remand and then didakwa di mahkamah. Okay, one question for all of you. Sebab tadi ada orang tanya saya, korang boleh recommend buku atau film ataupun dokumentari untuk tengok sebab orang boring kat rumah memang teruk. Saya tahu ada setengah orang dia tak sabar-sabar nak keluar, but can we like recommend some or not necessarily books lah. Mungkin ada orang tak suka membaca. Saya tengok ada yang baca di sini hanya mungkin 2. I got office sikit. Ada pun. Okay. Let's ask YB Saudari Yiwei first. What do you recommend? What to do? What's the question again? Sorry. Aku. Okay. Ada orang tanya saya recommend buku, dokumentari, film, movies ataupun apa-apa aktiviti lah untuk orang give us ideas how to pass their time during MCO. Ada 2 minggu. Saya ada jawapan. There is this book, dia bahasa Inggeris tapi terjemahan. It's called Silence. Dan pengarangnya bernama Shusaku Endo. So ia mengenai seorang paderi. The Jesuit yang pergi ke Jepun untuk berdakwah tetapi menghadapi cabaran yang mengujilah kepercayaan kepada Tuhan. It's a very good book. And I heard that the movie is actually even better. Tapi movie tu saya belum tonton lagi. But the book is very deep lah. And very dark. And very dark. Okay, good one. What about you, Shah? Anything you want to recommend? Okay. Ada game yang I want to recommend 2 books. Sebenarnya buku ni saya dapat buku jugalah. Dan kemudian sebab semua nak tunjuk tak adalah bodoh saya. So saya nak 2 buku. 2 buku yang bukan saya baru baca dah lama. Tapi first buku adalah Muhammad by Martin Lings. Orang kata buku ni, and saya setuju bahawa it is the best written biography of the Prophet Muhammad written in English. Jadi kalau if you're interested dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, boleh baca Muhammad by Martin Lings ni dan boleh dapat dekat mana-mana, and it's an easy read. Dan bila baca tu memang kita boleh fahamlah kenapa kenapa Nabi Muhammad Rasulullah menjadi junjungan besar orang Islam. Itu satu. Kemudian lagi satu saya nak juga recommend buku iaitu Sejarah Melayu. Buku ni saya rasa buku yang paling saya suka, sastra Melayu klasik yang paling saya suka sebab ianya berkenaan dengan salah silah Kesultanan Melaka dan sebagainya, tetapi ianya juga ada kritikan kepada sistem pada masa itu dan juga komentari tentang kehidupan pada masa itu. Jadi pada saya buku Sejarah Melayu ni memang patut dibaca oleh semua rakyat Malaysia, dan kalau dah baca tu kita mungkin satu hari kita boleh buat bedah buku ke apalah. Okey, tu dia. Jadi masuk BAP tak murtad lagi ya, masih Melayu masih belum tak.
Alright, Rana. Mentang-mentang nonton kat bos ni. So, buku ni, okay, this is like one of my favorite literature punya buku lah. So dia ada, I pun tak tahu siapa Stevenson ni, tapi I suka lah buku ni. So buku ni sebenarnya my best friend yang belikan untuk I. So yang specialnya I jumpa Stevenson tu dia ada tulis ni untuk I. Baca tengok. Baca, dia kata Suhana, Malaysia baru berputik di tangan kita semua. Pelihara tanah air kita dengan kasih sayang. So inilah tarikh dia 19 hari bulan 4 2019. So like, ya you pula Stevenson tu tulis tarikh hari tu. So yalah, 1 year anniversary akan datang lah. Ya, lagi beberapa hari. So buku ni ada cerita pasal yalah all the puisi, and then ada kisah di sebalik puisi-puisi tu. So yang I paling suka kisah Rose, dia ROS sebenarnya tapi Rose, and then Lim Kit Siang. Okay, nanti kau beri Lim Kit Siang nanti. Lepas tu Tua Jebat, banyaklah kisah dia. So lagi satu buku my favorite yang sekarang ni tengah baca balik, The Ghost Bride. So dekat Netflix ada cerita dia. So buku dengan cerita lain. So buku tu lebih banyak cerita pasal keadaan dia, how community Cina hidup masa tu. Dia bagi kita gambaran Melaka tapi pandangan orang Cina pada masa tu. So cerita buku tu best. And then kalau TV shows Money Heist. Money Heist. So kita orang pun dah macam Money Heist dah 2-3 hari ni duk buku-buku siang vamos. So Money Heist and then Gabriel Fernandez punya The Trial of Gabriel Fernandez, yang itu sedih lah. Yang itu I tak habis lagi sebab dia macam sedih tengok kisah budak tu didera oleh mak dan juga boyfriend mak dia. And then lagi satu dalam watchlist banyak, ada Tiger King, ada Lock Up, ada macam-macam lah. So itulah yang I can. Korang tengok semua serius dah. I sekarang tengok Kim Convenient. Itu best. Itu memang best. Itu memang best. Bank. Okay. Soalan serius. Balik kepada soalan serius . Alright. Jessica Chi tanya, what about watering my plant outside my house? Ini soalan serius juga. Tak payah jawab dia. Tak payah. Jessica, hi Jessica. Kenal. Hi Jessica. No, I know Jessica, but the thing is, ini soalan serius juga sebab ramai orang tanya, dia nak keluar ke dia punya halaman rumah, mungkin dia nak pergi renggang-renggang otot dia sikit, dia bawa anak ke kereta. Tak keluar gate tapi masih di halaman rumah, boleh atau tidak? Sebenarnya benda ni tak straightforward sebab dia kata pergerakan dalam kawasan yang diisytiharkan tu, setiap negeri lah. Jadi kalau kita nak ambil interpretasi yang strict, memang benda tu tak boleh lah. Tapi polis tak adalah nak pergi datang rumah kita dan suruh kita masuk rumah dan sebagainya. And then saya rasa benda tu ada ruang untuk interpretation lah untuk tu. Jadi saya rasa okey lah, boleh lah untuk. This is very interesting sebab ada kes di mana dia orang lepak piknik kat luar rumah kan. Then they say, is it rumah piknik? So dia kena tangkap. So I think what you say is very interesting. Dia ada kuasa budi bicara. Sebab polis pun ini bukan keadaan jenayah ataupun apa benda. So polis memang ada kuasa budi bicara untuk decide apa konteksnya, apa keadaannya. Macam satu lagi isu, contohnya kalau macam you duduk dekat apartment, boleh tak you pergi ke bawah, the common areas dan jogging kat situ contohnya. Dan perkara tu masih ada, macam saya cakap lah, it's not straightforward dan benda tu bergantunglah kepada budi bicara pihak penguasa. Jadi saya rasa masih ada ruang lah untuk discuss. Suhana, you banyak fan juga hari ni. Tan Wei Xiang. Hai. Apa benda SFD 2020?
Oh, Seeds for Democracy program Undi 18 hari tu. So kita I jadi facilitators undangan dengan Undi 18 untuk program Seeds for Democracy. So he's one of the peserta lah. Wah, very interesting. Silent that you mentioned tadi, Nurul Syahidah. Ada Hai Syahidah. Kenal? Kenal. Okay, ini satu soalan, banyak soalan serius semua untuk Syah. Bukan saja peguam boleh jawab soalan serius tau. Kita pun boleh jawab soalan serius. Tapi tak apa, saya rasa soalan ni interesting sebab soalan ni saya akan susulkan first to Syah, kemudian saya akan susulkan to all of you because there's one more question that will follow this question. The first question is, nak jadi peguam apa syaratnya? Kena dapatkan law degree. Dapat law degree daripada salah satu universiti yang diiktiraf oleh Majlis Peguam Malaysia, dan kemudian lepas dapat law degree tu kena go through chamber, bukan chambering, kena buat apa orang panggil apa tu CLP, yes CLP, kena buat CLP. Dah lama sangat ni. CLP, dan kemudian kalau dah lepas CLP baru kena buat chambering, dan baru lepas tu baru boleh jadi peguam. Okay, law degree usually berapa tahun ataupun maksimum 3 tahun. berapa tahun? 3 tahun law degree. Law degree 3 tahun, tetapi contohnya kalau macam dekat local university 4 tahun sebab incorporate sekali dengan CLP. Jadi kalau macam you buat dekat university foreign 3 tahun, dan kemudian 1 tahun CLP. Okay, dan kemudian nak buat apa tu chambering semua tu berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Jadi lepas 4 tahun dan 9 bulan baru boleh bergelar lawyer. Jadi semua pas lah. Janji semua pas lah. Janji semua ni baru boleh jadi lawyer lah. Tapi jadi lawyer buruk tak perlu semua tu. So Suhana, ikut rasa dia lawyer buruk ke lawyer apa? Okay, tak payah jawab soalan ni. Jawab soalan ni. Muhammad Amirul tadi, okay, dia kata, can I ask you guess and your guess lah, umur berapa start political career and why? Okay, jadi tadi tanya macam mana nak jadi orang jadi lawyer. Sekarang nak tanya macam mana nak jadi orang politik. So maybe you can start by just explaining sebab saya banyak juga saya terima, bukan saja dalam sesi ni, tapi ramai orang muda tanya saya nak jadi orang politik macam mana. Saya nak jadi macam Syarizan, jadi RBA macam mana. Jadi YB macam YB macam mana. So start by maybe answering Muhammad Amirul punya question, umur berapa korang start, kemudian macam mana kalau saya seorang anak muda ataupun seorang anak yang tak begitu muda macam Syarizan, saya nak berkecimpung dalam politik, what can I do? What is the first step? Give me a very practical first step. Apa saya boleh buat? Okay, we start with siapa dulu? Suhana. Okay, ni baru. Apa dia? You fresh in your mind. You are new. I mean, of course you are not new in politics, tapi at least in the party you are new. Yeah. So I start keluarga memang keluarga politik. So politik tu daripada kecil dah tahu. Tapi kadang ada juga setengah yang keluarga dia bukan tak minat politik, tapi dia minat politik. So for me sekarang ni dah senang. You have social media platform, you boleh baca, you boleh argue dengan sesiapa saja, you boleh tunjuk you punya minat dalam bidang politik. So pengalaman saya I started when I was 18, jadi ahli parti politik, tapi tak aktif. So masa tu masih lagi dalam college apa benda semua, and then bila dah habis college dah kerja, baru tumpukan kepada bidang politik. Tapi for me, yang I would like to advise orang muda, adik-adik muda yang nak masuk politik ni, firstly you must have a steady job. Jangan harapkan politik ni sebagai satu lubuk cari makan you, unless you YB, you MP ke apa, then okay. But kalau you macam I, volunteer, must have a steady job, because walau macam mana pun politik adalah satu yang uncertain. Macam sekarang pun kita tak tahu apa akan jadi esok. Mungkin so jadi kalau kita ada steady job, maknanya kehidupan kita tu terjamin. Itu advice saya. Tapi kalau nak ikutkan umur, there's no certain age.
untuk sekarang ni pula kita dah ada undi 18 insyaAllah kan. So there's no certain age. You can start whenever you feel like you want to. Sekarang ni kalau semua orang rasanya tak kira di mana je pun kita punya platform social media tu semua orang dah ada. So you can express yourself, you can express your pendapat, semua benda. So bagi saya sekarang ni untuk umur tak ada umur mana. For my era dulu memang you kena habis sekolah, habis college, then baru you boleh tu sebab you punya kesesuaian hidup tu nak start politik. But sekarang ni tak kisah. And then sekarang ni yang saya perasan universiti pun dah banyak political science punya course, which is good. Ya, so kesedaran politik tu untuk youngster sekarang ni dah makin tinggi. So there's no certain age lah kalau you nak cakap. I nak tanya satu soalan lah. Satu soalan saja. Kau menyesal tak join DAP? Tak, cuma nak cakap satu je. Masa kita orang ni, so kita orang adalah borak-borak lepas buat kerja kan. Then there's one friend kata, oh sebelum dia masuk DAP, there's like macam adalah tokoh-tokoh DAP ajak dia keluar makan sebab nak ajak dia masuk DAP. Why you guys tak pernah ajak I keluar makan? Sebab you UMNO. Sebab you dulu UMNO. Macam I dia tergigit nah borang. But I'm very curious. Just one more question for Suhana before I go to others. Okay, you see the image DAP ni orang Cina, tak tahu cakap bahasa Melayu, anti Melayu, anti Islam. Tapi you are a young Malay lady, agama Islam, pakai tudung, cantik, very sweet. Why? You know, and daripada keluarga UMNO dan daripada parti UMNO, Puteri UMNO kan dulu. Yes. What happened? Apa yang terjadi sampai kita tak ada jodoh dengan UMNO, cik. Jawapan selamat tak nak kena bash. Tak adalah. Mungkin nakkan perubahan. Kita tak boleh hidup dengan satu I mean like when you tak ada dah hati kat situ, so you akan cari perubahan. So perubahan tu bila direnung makrifat kan, DAP lah yang memberikan perubahan. Cewa. Sorry, I still nak layan dia sebab dia pelik, dia jawapan ni pelik. Nak perubahan okey, nak hijrah okey, tapi why DAP? Ada banyak parti yang mungkin lebih Melayu, but why DAP yang dianggap sebagai, and when you were from UMNO, DAP anti Melayu, Ringkit Siang, tu orang paling jahat di dunia. So why? That's my question. You tak payah hantam parti lain, tapi why this? Why DAP? Because something new. Okay, UMNO adalah parti yang memperjuangkan kaum Melayu. So, I datang daripada parti yang macam tu. So, dah orang kata apa, dah tak ada jodoh kat situ. So, kita nak cari sesuatu yang baru. Apa salahnya kita cuba sesuatu yang baru. So, for me, DAP adalah sesuatu yang baru for me. So, masa yang I nak keluar UMNO hari tu, bukanlah I nak keluar UMNO tu, I buat keputusan yang tergesa-gesa, tak. Kita tanya veteran UMNO semua. This is like, ini cerita betul. I pergi jumpa sebab kita di UMNO, kita tak boleh, I mean like masa I dekat UMNO, I tak boleh naik macam tu. I mesti ada orang yang mendukung, yang bagi semangat, yang bagi sokongan. So, I tak boleh juga nak terus keluar macam tu. So, I went to see them and they were like macam, tak apalah, you pergi, kalau tak boleh hidup dengan diorang, then you come back. Walaupun yelah nak come back tu macam daripada DAP nak come back balik, taklah. Tapi for me, DAP adalah sesuatu yang baru. Orang nak kata komunis ke apa benda, diorang tak kenal, diorang tak tahu. DAP adalah social democratic punya parti. So perbezaan komunis dengan social democratic lain. So diorang tak tahu. Diorang cuma menyatakan apa yang dikatakan kepada mereka. They don't like betul-betul nak check ke, nak baca, nak research. But for me, I've done my research. Parti ni. Why I don't choose this party? Kenapa I tak pergi parti ni? Kenapa I tak pergi parti ni? So, dan kenapa I pilih DAP? But mainly because satu, I nak perubahan. Dua, dalam banyak tu I rasa DAP yang paling kukuh and dia yang bagi orang muda naik. I mean, kita pun boleh tengok berapa banyak YB lah, YB,
muda. Dan kita ada Adri, kita ada Suki, kita ada Rara, kita ada siapa lagi? Kira ramai. So untuk berkembang, untuk maju, bukanlah I cakap I nak masuk ni, I nak jadi YB. Kalau ada rezeki, Alhamdulillah. Kalau tak ada pun, kita bagi platform orang muda untuk express apa yang dia rasa, apa yang dia nak. Jadi itu pasal antara sebab yang I pilih DAP lah. Okay, terima kasih. Jadi DAP tak anti Melayu lah, sebab anti Melayu kalau kau tak masuk. Anti Melayu apa? Soalan ni saya nak yang Melayu lagi satu jawab. Okay. Let's go to Saudara Syah. Oh, okay. Apa soalan ni? Can I berapa start political career? Political career mula tahun 2018 April 2018, a month before GE saya masuk DAP. Tapi ada tarikh? Tak ingat tarikh, tapi kad tu adalah, kad saya tu dia tulis. Tapi a month before GE. So it's 2 years, sekarang April. Oh ya. Oh ya, 2 years lah. Oh my god. Dah 2 tahun lah. 2 tahun dah dengan parti. Jadi kira masuk parti lah, tapi sebelum tu memang bergiat dalam NGO, bergiat dengan The Bar Council dan sebagainya. Dan memang sebelum tu pun saya punya pandangan memang political lah orang kata, walaupun bukan partisan. Tapi kemudian masa tu bila umur berapa, 35 ke, baru buat keputusan untuk masuk parti. Sebab masa tu rasa bahawa Malaysia ni perlu diselamatkan, tak perlu ada perubahan di peringkat paling atas untuk betul-betul kita nak laksanakan Malaysia yang lebih baik. Ingat balik macam sedih pula. Melaksanakan Malaysia yang lebih baik. Jadi masa tu buat keputusan untuk take the plunge lah, masuk parti. Dan parti DAP ni, kenapa DAP? Sebab pada saya prinsip yang DAP pegang tu paling dekat dengan prinsip saya sendiri. Dan saya juga suka dengan bagaimana DAP ni mengetengahkan anak muda, walaupun saya sendiri mungkin masa tu bukan boleh dikira muda lagi lah. Tapi kalau tengok pun dalam DAP ni memang banyak wakil rakyat muda. Saudari Iwe masa dia dipilih bawah 30 tahun, dan dia banyak lagi YB yang umur dalam lingkungan tu, malahan saudara bos sendiri pun umur masih below 40, boleh dikira muda lagi lah. Dan bila kita tengok semua ni, memang kita lihat bahawa DAP tu memang cuba mengetengahkan pemimpin-pemimpin muda, dan saya suka perkara tu. Dan antara sebab-sebab yang saya masuk DAP lah. Tapi saya rasa sekarang ni untuk anak muda, the field is wide open lah. Maksud saya untuk kita nak terjun dalam politik sekarang ni, banyak pilihan yang ada. Sudah tentu pilihan terbaik adalah DAP sebab saya. Tetapi macam mana kita nak head start? Kalau salah satu cara adalah kalau kita dapat jadi sukarelawan kepada mana-mana YB yang kita admire, yang kita suka, ataupun yang sanggup untuk ambil kita. Macam tim Kampung Tuku, saya tengok ramai orang yang berkemampuan, dan memang tim yang amat mantap bagi saudari Iwe, dan banyak lagi tempat juga dekat Dusun Tua. Sahabat kami saudara Adri pun sama, dia ada tim yang bagus di situ. Itu satu cara untuk jadi sukarelawan. Antara tim Dusun Tua, saya nampak ada kat dalam ni, dia tanya soalan, lepas you tengok soalan dia, mungkin you takkan cakap bagus. Tapi sekarang just one more point, boss. Nak cakap sekarang ni pun orang muda ada cara yang banyak untuk ekspresikan diri. Maksudnya sekarang ni contohnya, dulu kalau nak tulis, nak orang baca kita punya penulisan, kita kena ada blog tu kena you jadi macam Jeff Uy ke Rocky Blue ke, barulah orang baca. Sekarang ni you boleh tulis something, you boleh hantar kat Malaysia Kini, you boleh hantar dekat projek MMO, FMT, dan benda tu akan disiarkan dan orang lain semua akan baca. Dan dari situ anak muda boleh menempa nama, dan kalau macam selalu nama you naik apa semua, dah tentu mana-mana YB akan lihat dia ni bagus juga dia punya pandangan, dan mungkin approach sendiri. Jadi mungkin Suhana kita tak approach sebab dia tak menulis tak masa tu. Itu saya Syah pun tahu, saya pun suka membaca, kadang-kadang saya menulis, tapi untuk saya dia tak terhad kepada benda ini. Sebenarnya untuk zaman kita, dia ada banyak platform dan banyak media yang boleh digunakan. Contohnya
sekarang saya tengok yang paling popular itu apa tu? Ke sana, ke sini. TikTok jangan. Okay, ini topik lain lah. Lain kali kita akan cakap tentang filosofi TikTok. Okay, one question for you before I go to Saudari Yue. Shah, again, you are a Malay Muslim, and boleh kira orang yang famous juga, orang yang terlibat dalam bidang perguaman undang-undang dan sebagainya. How do you find Saudara Lim Kit Siang? Because you are very close to him, you are his political secretary. Saudara Lim Kit Siang ni sentiasa dimomokkan ataupun dilabel sebagai orang yang begitu anti-Islam, orang yang begitu anti-Melayu. But you are his political secretary, and as a Malay, as a Muslim, and I'm surprised you actually recommended a book about the Prophet of Islam, Nabi Muhammad. So that show your value, the values that you have in you, menunjukkan nilai-nilai yang Shah peganglah sebagai seorang agama Islam. Can you please tell me, how is it like working with Lim Kit Siang, yang dimomokkan sebagai raksasa yang paling jahat lah kalau bab Melayu? Saya rasa memang individu yang paling dimomokkan dekat Malaysia ni, saya rasa Saudara Lim Kit Siang is up there lah, if not the top lah sebenarnya. Dan semua yang orang kata pasal Saudara Lim Kit Siang ni ataupun musuh-musuh ataupun seteru kita kata tentang Lim Kit Siang ni sebenarnya tak betul. Kata dia komunis lah, kata dia itu dan ini. Sebenarnya dia adalah seorang yang akan mendengar dan dia banyak berfikir sebenarnya. Sebab tu kalau tengok selalu dia keluarkan kenyataan, tiap-tiap hari dia keluarkan kenyataan kadang-kadang dua kenyataan dalam sehari dan juga dia juga adalah seorang yang mendepani zaman. Satu contoh yang saudara bos selalu guna adalah tentang isu undi 18 ni. Sebenarnya masa zaman 90-an dulu dia dah utarakan dalam parlimen supaya kita kurangkan kelayakan mengundi itu daripada 21 ke 18. Jadi hanya selepas berapa 30-40 tahun barulah parlimen dan kerajaan sebulat suara meluluskan undi 18. Tapi dia tahun 1970-an tu dia dah cakap dahulu, dia dah gerakkan dahulu, dia dah usulkan dahulu. Jadi ini semua orang sebenarnya tak tahu dan mungkin sebab ialah seteru politik kita memang mencari satu sebab untuk momokkan parti DAP dan orang yang paling mudah mereka halakan serangan tu adalah Saudara Lim Kit Siang. Tapi saya rasa slowly history will prove that sebenarnya orang-orang ni semua salah dan sebenarnya Lim Kit Siang adalah seorang visionary dan statesman yang belum diiktiraf lagi oleh umum. Saya bercelah. Saya akan bagi. Tapi I just want to make one point. Imagine, I'm sure masa zaman 70-an bila Saudara Lim Kit Siang bangkitkan tentang undi 18, mesti masa itu orang mencemur dia, orang marah dia, kata ini orang jahat, agenda komunis, agenda CIA. Bayangkan kalau Saudara Lim Kit Siang masa itu kerana cemuhan-cemuhan orang ni berputus asa dan tak mau buat benda ni. He didn't. Dia tetap berjuang di perkara betul, prinsip yang betul sehinggalah lebih 30 tahun lepas tu, 40 tahun lepas tu semua parti politik, tak kira kerajaan, pembangkang, semua parti politik bersetuju dengan apa yang Lim Kit Siang cakap bab zaman 70-an. Betul. Cerita ni macam cerita Teresa Kok lah. Itu dia buluh lah. Orang marah dia, marah, cemur. Tapi because he know it is the right thing to do, selepas perbincangan dengan pejabat awam dan semua tu, dia tetap buat. Tak kira cemuhan orang lain. Dan hari ini kita nampak orang yang cemur dia paling kuat tu sekarang ambil idea dia. Okay. So I nak tambah sikit. So okay, I grew up knowing Lim Kit Siang ni jahat lah, kira daripada kecil sampai besar, sampai yang sebelum-sebelum ni orang kata jahat. So I jumpa dia dah 2 kali. So the second time I jumpa dia, dia close discussion. So
pula kena duduk sebelah dia. So masa tu memang muka tak apa ni, duduk kena duduk sebelah dia. Tapi apa yang I rasa macam kagum, because selama ni I jumpa banyak pemimpin-pemimpin yang tinggi. So yang sama level dengan dia lah dalam parti, yang tinggi macam dia, tinggi taraf macam dia lah dalam parti. Tapi tak pernah seorang pun yang cakap dengan I, tell me what's in your mind, I want to know. Itu yang macam dia cakap, there's no wrong, I just want to know what's in your mind. Dia kata, just tell me. So macam dia, for me masa tu dia macam dia nak tahu apa yang kita nak apa yang kita rasa, apa yang kita nak. Jadi dia cakap jangan rasa tertutup, cakap dengan dia. So malam yang saya jumpa dia, like sebelum PKP rasanya 2-3 hari sebelum PKP ya. So dia sepatutnya ada perjumpaan susulan, tapi itu yang memang rasa macam dia nak dengar, dia semua orang bercakap. I want everybody to stop, dia kata. Dia tak nak macam, jangan tanya dia. Dia kata, I want to know from your side, from your view. So benda tu macam benda yang orang macam dia yang dah berusia, orang kata banyak makan garam lah. Konon kan dapat yang muda, yang dia nak tahu apa yang kita muda ni nak. Jadi for me, I highly respect him because of that. Sebab tak ramai, memang tak ramai. Even dalam level-level kita pun kalau ada budak yang bawah cakap, tanya, kita pun dah terasa macam ego tercalar. Tapi for him, dia, no, tell me. So, kita punya naib deputy kebangsaan, Syakir, dia pernah cakap, bila bercakap tu dalam kepala otak dia, don't look stupid. Dia bercakap kan, dia so, malam tu, don't look stupid. Dia punya perasaan dia. Walaupun dia sebenarnya, dia nak tahu je, dia kata there's nothing wrong with your ideas, there's nothing wrong with you. So itu yang I rasa macam dekat lah dengan dia. Okay. Now I want to go to Saudari Yue, but I just want to make one point also, short one. Besok 17 April, tadi ada orang, Henry Lim reminded us, 17 April is the ulang tahun kematian saudara Kapal Singh. Ya. Lah, tapi kita hari ni tak bincang tu lagi. Okay, Saudari Yue, can you please share with us? So, okay, I'm thinking of where to start dan cuba jangan bila join politics dibincang oleh speaker lain. But my journey into politics was quite it was a serious but also very snap and also very firm decision lah. Di mana saya telah graduate daripada universiti saya di Hong Kong dan mula bekerja. So when I was working, rasa tak puas dengan keadaan di Malaysia, and instead of being a keyboard warrior, basically I decided to join politics lah, to put my money where my mouth is. Dan saya bukan dari keluarga politik, dari keluarga penjawat awam. So saya sedar memang saya tak tahu apa-apa tentang politik. So saya buat pilihan untuk try DAP because saya membesar di kawasan Lim Kit Siang di Ipoh Timur. So bila kecil selalu nak nampak banner Lim Kit Siang lah. Actually there's no question about it. DAP memang parti pilihan saya the moment I decided to join politics, sebab dan jelah tabiat DAP yang menaikkan orang muda dan memberi ruang kepada orang muda. So there was no question about it. Then the question was where do I start, dengan pemimpin mana, sebab choosing your mentor is very important. So because I realised I tak tahu apa-apa tentang politik, I fikir okay, saya akan cuba intern dengan seorang pemimpin di barisan hadapan. And that person was YB Tony Phua, ahli parlimen Damansara. Damansara who also covers Kampung Tunku lah, so still my boss now. And I think Malaysian politik ni sangat-sangat menarik. I mean, I want to talk a bit more, not so much about myself lah, but I think the challenges for the future where kadang-kala kita stuck dalam bubble masing-masing
kita tak sedar bahawa in this country ada banyak dunia-dunia yang sangat berbeza, yang out of our imagination. So I grew up speaking English. Bahasa Cina saya tak berapa fasih. Actually my Malay is better, and sometimes orang tanya saya tentang perkara Melayu tau in front of Malays. There was once I was walking with some Malay friends, lepas tu kawan Cina tanya kat saya, "Yui, apa tu syahadah?" So things like that. So I'm not a Chinese. So you are the rujukan for Chinese about Malay stuff. I can be rujukan for Malays about Malay. Betul. Okay. Interesting. Okay. But I think that's the challenge lah, like getting out of our bubble and like really putting ourselves in different communities' shoes. So going back to like my second language being Malay, tapi I pun experience culture shock semasa PRK Cameron Highlands, di mana saya ditugaskan untuk menguruskan bilik operasi di Felda Sungai Koyan 3. It was like totally different world, and ramai ketua kat sana, ketua-ketua pasukan, what about semua kat sana, they are all like party. Dan I pun rasa macam oh my god, segan sangat tau nak bagi arahan kepada Pak Cik, sebab dia pun terfikir yang adun muda dan Cina ni muncul dari mana. So I think that's the challenge for us going forward lah. Trying to get into all these different worlds, memahami kesusahan setiap community, and to actually find solutions for them, and to memastikan tiada yang tercicir. Okay, thank you very much. I just have one final question for all of you, and then kita akan bagi Suhana untuk baca puisi yang dia pilih. I think. Bye. Okay, but before I go to the final question, tadi soalan macam mana nak join politik, I want to give my contribution also. But my contribution sebenarnya tadi Syah dah cakap lah. Ramai yang tanya saya macam mana saya boleh terlibat, how sebagai seorang muda ataupun siapa-siapa saja, kalau mereka nak tahu lebih banyak tentang politik, nak join political party, saya punya nasihat ialah go and meet with your wakil rakyat. Sebenarnya tak kira dia parti apalah, go and meet your wakil rakyat. Of course best is DAP lah, but to me pergi explore, pergi berborak dengan wakil, sebab wakil rakyat is yang mewakili kita di kawasan kita. So find out, maybe you can even volunteer untuk mereka, dan saya percaya orang Cina kata especially the Ipoh Cantonese, San Kam Pat Ha Hong Lo Po, emas yang tulen tu tak akan takut dibakar bahang api. Jadi saya percaya kalau wakil rakyat itu parti dia baik, when we go to them we will stick. But if the party wakil rakyat itu rasa macam not a good party, I'm sure the person who is interested in politics, dia akan cari parti yang terbaik, iaitu so I think one of the way is really, because saya pun mula dengan menjadi sukarelawan kepada wakil rakyat saya masa itu, YB Chong Eng, my mentor. So I agree with you on mentoring Sadari Wei. Masa itu beliau ahli parlimen Bukit Mentajam. Now I took over lah daripada sifu saya. Okay, final question. Yang saya selalu suka tanya saya punya guest, dan hari ini kebetulan ada orang tanya di dalam ni. Okay. Mana dia soalannya? Okay, soalannya sebenarnya apa satu benda yang korang akan buat selepas PKP berakhir? Benda pertama yang korang nak buat selepas PKP berakhir. Okay, we start with Yiwei. I want to go back to this. So, I tengah pakai t-shirt Academy Krav Maga saya. Krav Maga ialah seni pertahanan. So, I haven't been going for classes. It helps me let out my aggressiveness. So, selepas PKP ditamatkan, I want to go and fight. Okay, you nak pergi ke your gym lah, your MMA. Okay, second question by Suhana lah, sebab Syah tengah ambil telefon. Jawab telefon. I nak jumpa kawan-kawan lah. So I have like this one group of close friends. Merindu sangat, so memang nak jumpa dia orang.
Sabar dulu lah. Itulah sekarang ni macam tak boleh. Sekarang ni dalam WhatsApp group je lah, but memang nak jumpa diorang because selalunya kita akan jumpa tiap-tiap Jumaat malam for coffee session ke, kalau dapat gaji makan besar sikit. So birthday celebration. Malam Jumaat ke Jumaat malam? Jumaat malam. So kalau Jumaat malam tu kalau macam balik lambat, besok Sabtu tak kerja. So selalu kita pilih hari yang macam tu. Tengok wayang ke. So sekarang ni sebelum PKP pun tak sempat nak jumpa. Jadi now memang macam rindulah sebab kita nak bercerita very close. So, membawang lah. Nak membawang lah. So nak jumpa dia orang. Alright, Syah. First nak jumpa my family lah, my parents and also my two nieces. Ada dua niece, I have two nieces. I don't have, kami tak ada anak sendiri, but we have two nieces. Dah lama gila tak jumpa dia orang, so only nampak dekat video saja. Dan juga kemudian saya nak pergi swimming balik. Dah lama tak swim sebab dekat apartment ni dia tak bagi swim masa PKP. Dan last kali saya nak pergi mall lah, saya just nak jalan-jalan dalam mall sebab lama sangat tak pergi mall jalan-jalan. Bukan beli apa pun. Saya bukan suka pergi shopping apa, tapi just like to walk in malls, tengok gadgets dan sebagainya. Dah lama tak buat benda tu lah. Sampai Putra Mall. Minum kopi sampai tengok laptop. Korang tak rindu buat forum dengan saya? Tapi ni kebiasaan lah. Rindu. Balik KL cepat. Kita buat forum. Rindu bos ada rindu bos sikit lah rasanya. Itulah. I will answer soalan ni juga. Kemudian kita bagi chance kepada Suhana, okay, untuk buat the closing. Selalu saya buat closing, but today I'll let you do closing. I know lah, I'll just drag out a bit after that. Okay, ni the first thing I want to do, sebab 2 hari lepas saya pergi setuju dengan isteri saya untuk bagi dia gunting rambut saya. I nak pergi gunting rambut supaya kemaskan. Jahatlah, kesian Jori. Even my wife also help me to cut the hair. Jadi macam ni, kami ada clipper, so dia buat kat belakang lah. I try to pujuk my adik lelaki to let me cut his hair sebab rambut dia dah panjang macam rumput. What is it with women yang nak selalu nak cut hair orang? Tak suka bunyi sikit. Okay. Terima kasih semua kerana sudi bersama saya pada malam ni, and to be very frank, I miss all of you. I miss lepak session kita, I miss kita punya sesi membawang, I miss our forum. Bila forum, jawab banyak soalan, very exciting. So I hope all of you take care of yourself. You too. Yes. Okay. Before we go to Suhana untuk tutup, saya pun terima kasih kepada semua kawan-kawan hari ini. Hari ini memang terlanjur masa because I memang rindulah dengan korang. So I'm very happy that we get to speak. Selalu saya buat half an hour, korang pun tahu kan, 9 to 9:30. But now we go up to over 10:30 now. Final words from Yue. Final words from Yue. Syah, you start first lah. Okay, final words. Everyone, stay safe. Kita ada 2 minggu lagi, we can do this. Dan lepas ni, bila kita habis MCO ni, it is going to be hopefully Malaysia that has overcome the worst of the COVID-19 crisis. Yes. Right. Okay, kamu dulu. Okay, we can do this. I think this is a good time untuk kita semua to be kind lah to each other. So tolonglah check on your jiran, and although you kena buat penjarakan social, it does not mean emotional distancing. So kalau tak tinggal dengan keluarga, give them a call. Actually, I owe my parents a call tonight, so I had to balas balik tomorrow. Yeah, and yeah, let's take care of each other lah. Kita jaga kita. Okay, I blunt. Thank you, Syah and Yue. Thank you very much. Bye, Syah and Yue. Bye. Oh, tinggal I. I'm going to say my last word as well. Seperti biasa, kita jumpa lagi dan terima kasih kepada semua. Dan korang selalu nak saya baca puisi semua tu. Hari ni saya tak baca puisi. Saya bagi suara.
puisi dalam buku, dari buku apa tu, dalam salju ada bunga. You choose one, okay? Tuana. Yes. Oh, ya. Terima kasih. Jahatnya. Okay. Puan An, Puan Andri. Waalaikum. So, I'll choose bahasa. Bahasa ni kisah dia because Mei 2015 YB Steven dia pergi ke persidangan ahli-ahli parlimen muda sedunia, tapi dalam persidangan tu bahasa di Nusantara tak dibenarkan untuk menjadi bahasa pengantara, so he wrote this. So I try. Okay, bahasa. Memikir nira pandan tak dapat, kundi tak usah, kundang tak mahu. Memikir bangsa di belakang sangat, seni tak kisah, sopan tak tahu. Bahasa itu indah jika bahasa itu mudah. Bahasa itu mudah jika bebas kongkongan pemerintah. Jika secadar tiada berkata, bapa tak kasih, ibu tak cinta. Jika sekadar jiwa bangsa, bahasa tak fasih, ilmu tak ada. Bahasa kita gagah perkasa, pernah jelajah satu dunia. Gagah bukan kerana paksa, gagah ia kerana guna. Bangsa hebat tidak gelisah, jiwanya yakin, mutunya dibangga. Bahasa hebat tidak dipaksa, kosanya marhain, nahunya merdeka. Jika bahasa dicekam belenggu, tidak dibenar bebas wicara, hendak dipaksa bahasa itu sekadar nak baca utusan Malaysia. Bila ular ngalah Garuda, gagaknya putih, bangaunya hitam. Bila bahasa bebas bicara, hendaknya fasih, angaunya khatam. So good night semua orang, bye.